ni semua sama. Kalau saya undi pun belum tentu kita akan dapat benda yang kita nak, kerana mungkin dia lompat macam Azmin dengan Zuraidah lompat. Jadi bila pengundi atas pagar merasakan begitu, pengundi itu tidak mengundi kita. Lebih teruk, bila kita ada pula parti-parti lain yang kata dia bukan UMNO, dia bukan GPS, dia pun ulang ayat kita. Kalau di Johor, sebab itu kita ada Perikatan Nasional, pengundi atas pagar tu dia pergi kepada Perikatan Nasional. Jadi Pakatan dapat lebih sedikit daripada Perikatan Nasional, tapi tidak cukup untuk mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Kalau di Sarawak baru ni, perkara yang sama berlaku. Pengundi kita yang sebelum ini menyokong PKR dan PH, sebab ada PSP, dia kata tak apalah, paling kurang PSP ni orang Sarawak juga. Ini bukan parti Malaya. Itu diagnosis yang berlaku. Jadi, sebab itu, saya boleh terus jawab soalan yang kedua. Kenapa bila kita berkempen kali ini, kita perlu buat keputusan yang jelas mengenai siapa yang perlu dipilih, kerana pilihan itu menentukan mod dan juga strategi masuk pilihan raya. Setiap kali ada pemilihan, kalau ditanya kenapa ada kumpulan, sebenarnya pemilihan parti ini adalah satu amalan demokrasi yang sama juga macam kita masuk pilihan raya umum, pilihan raya negeri. Kenapa ada parti-parti dalam yang masuk bertanding dalam pilihan raya negeri, pilihan raya umum? Kerana setiap parti ini mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara yang paling baik untuk menambah baik keadaan. Sama juga dalam parti. Walaupun kita dalam satu parti ada pandangan dan pembawaan dan pendekatan yang berbeza. Kenapa contohnya saya memang tidak sehaluan dengan saudara Azmin sejak 2014? Sebabnya kerana saudara Azmin tidak yakin dengan kekuatan diri sendiri. Masa itu Azmin hanya ada satu saja kepentingan, iaitu dia mahu kekal menjadi Menteri Besar Selangor. Dan bagi dia untuk kekal jadi Menteri Besar Selangor, kita mesti mengangkat PAS dan buang politik pelbagai kaum kita. Sebab dia yakin dia hanya boleh kekal Menteri Besar Selangor dengan mendapat undi PAS, terutamanya sebab kursi dia Gombak dan juga kursi Gombak dia 80% Melayu. Pandangan saya ialah kita tak boleh buat macam itu, kerana itu bertentangan dengan prinsip kewujudan kita. Kalau saya nak masuk parti macam itu, saya tak masuk PKR lah, baik aku masuk PAS. Saya orang Terengganu. Saya masuk keadilan kerana saya yakin dengan keindahan dan juga kepelbagaian kita. Dan pimpinan di atas tidak ada hak untuk menukar prinsip kewujudan kita. Kenapa kita wujud? Walaupun kamu presiden ke, timbalan presiden ke, naik presiden, keputusan-keputusan besar yang mengubah citra kita sebagai sebuah parti tidak boleh dibuat oleh 2-3 orang pimpinan di atas. Itu pandangan saya daripada dulu. Jadi pertembungan dengan Azmin itu ialah soal perbezaan pendapat mengenai strategi masuk pilihan raya. Jadi sudah tentu dia sampai ke satu peringkat, dia memuncak. Sebab itu dalam pilihan raya, pemilihan parti yang lepas, perkara itu berlaku. Sama juga kali ini. Saudara-saudari tahu bahawa saya dengan Saifuddin cukup rapat. Saudara-saudari tahu juga dalam pemilihan 2018, saudara Saifuddin berkempen mati-matian untuk saya. Saudara Saifuddin yang mati-matian sebut dalam buku yang dia bacakan, yang Datuk Seri Anwar sendiri sebut, saya pun tak ulang perkara itu. Yang sebut dia sendiri. Kenapa kali ini ada pertembungan? Pertembungannya ialah kerana kita ada dua pendekatan yang berbeza mengenai masuk pilihan raya. Saya yakin kepada 3 petua yang saya sebut. Ada masa naik, ada masa turun, bina kekuatan sendiri dan timing kena betul, dan yang paling penting, saya yakin dengan kekuatan dan keindahan anggota keadilan dan yakin dengan diri sendiri.
Dan saya yakin dengan pilihan yang rakyat buat, saya yakin bahawa rakyat ni tak bodoh. Kalau rakyat bodoh, kita tak menang pilihan raya. Sebab kita tak ada wang. Kita tak sokong orang. Kita tak boleh bagi apa-apa kepada rakyat. Macam saudara-saudari hadir hari ini, Raya ke-6 datang daripada seluruh negeri Sarawak, daripada kawasan pedalaman. Saudara-saudari terpaksa keluar duit sendiri untuk menjadi tuan rumah saya dan kawan-kawan hari ini. Kita tak boleh bagi apa. Tapi kita yakin bahawa rakyat ini cerdik. Dia duduk rumah panjang ke? Dia duduk flat ke? Dia duduk atas bukit ke? Dia cerdik. Dan kalau kita yakin dengan rakyat, kita bina kekuatan kita, dia akan ada sampai masanya yang rakyat akan bagi peluang untuk kepada kita. Itu pandangan saya. Pandangan saudara Saifuddin berbeza. Pandangan saudara Saifuddin ialah untuk masuk pilihan raya ini kita sedang lemah. Kalau kita sedang lemah ini, kalau kita nak lawan, kita tidak berkemampuan, maka kita kena bekerja dengan semua. Saya hormat pandangan itu. Tapi saya rasa dan saya tahu sebahagian besar, lebih 80% anggota akar umbi kita di bawah tidak bersetuju dengan pandangan itu setelah apa yang berlaku beberapa kali, beberapa tahun belakang. Sebab itu kalau sahabat-sahabat di Sarawak, di tempat lain tanya saya, apakah akan berlaku perpecahan? Tian Chua sebut, cara saya ini akan memecah belahkan parti. Saya nak jawab begini je. Saya dah melalui pemilihan parti 4 kali. 2010, 2014, 2018 dan sekarang 2022. Itu tak campur pemilihan parti masa saya Esko Pemuda dahulu. Saya dah berada dalam parti ini sejak hari pertama. Pengalaman saya, sahabat-sahabat, saya tidak pernah merasakan parti begitu bersatu seperti kali ini. Bersatu itu bukan soal saya, peribadi saya, bukan soal calon. Bersatu dari segi keazaman dan keinginan kita untuk membina kekuatan kita sendiri, untuk menolak pengkhianat, untuk kembali kepada rakyat. Mana-mana kami pergi, itu sebenarnya suara anggota di bawah. Parti yang di akar umbi, yang bekerja 20 tahun ini, dia tak peduli sangat siapa jadi menteri, siapa akan dapat apa. Kita ada maruah kita di kawasan setempat kita. Kita dah 20 tahun kibar bendera kita tanpa kita perlu tunduk dan jual diri kita. Kenapa sekarang kita nak jual diri kita sedangkan kita masa menang dahulu, kita menang sebab kita lawan dengan kekuatan kita. Itu yang menyatukan parti.